أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقولوا للناس حسنا. Dan katakanlah sesama manusia kata-kata yang baik. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat meneruskan program kita, insya-Allah, khatam kepada kitab Bahaya Lidah. Kitab Bahaya Lidah ini merupakan salah satu daripada 40 kitab yang terdapat dalam kitab Induk Ihya Ulumuddin, karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Kita dah syarahkan kitab Bahaya Lidah ini sebanyak 10 kali. Malam ini adalah kali yang ke-11, kiranya penutup dialah. Dari segi sejarahnya, kita mula mensyarahkan kitab Ihya ini pada tahun 2011 yang lalu. Sudah 11-12 tahun lah. Sepanjang kita mensyarahkan kitab Ihya ini, kita sudah berjaya mengkhatamkan kitab ilmu, lebih kurang 80 kali kuliah. Kemudian kita khatamkan kitab akidah, lebih kurang 60 kali kuliah. Kita khatamkan pula kitab cinta Allah, kitab mahabbah, lebih kurang 60 kali kuliah juga. Dan kita ada khatamkan kitab tauhid dan tawakal, lebih kurang 30 kali kuliah. Kita khatamkan pula dengan izin Allah akan kitab zuhud, fakhir dan zuhud, sebanyak 22 kali kuliah. Dan kita berjaya khatamkan kitab perkahwinan, kitab pernikahan, kitab rumah tangga, sebanyak 26 kali kuliah. Itulah antara kitab-kitab yang kita berjaya khatamkan. InsyaAllah malam ini kita khatamkan pula kitab Bahaya Lidah. Selain daripada itu, kita juga pernah mendaurahkan kitab-kitab dalam kitab Induk Ihya Ulumuddin ini. Antaranya kita pernah mendaurahkan kitab Adab Nabi, sempena Maulidur Rasul. Kita juga pernah mendaurahkan kitab Terpedaya. Maksudnya, kita berjaya menyelesaikan 9 buah kitab daripada 40 buah kitab dalam kitab Induk Ihya ini. Dan kita masih meneruskan syarahan bagi kitab Latihan Qalbu dan juga kitab Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. InsyaAllah kitab-kitab yang lain-lain itu akan menyusul kemudian. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, lidah ini merupakan salah satu daripada nikmat Allah yang terbesar. Salah satu daripada nikmat yang Allah bagi kepada kita yang istimewa, sangat hebat. Lidah ni kecil saja, tetapi peranan dia tu sangat besar. Batang tubuhnya kecil, tak kuat pun, lembek, tapi peranannya sangat besar. Lidah boleh menghasilkan kebaikan-kebaikan yang hebat. Selain daripada itu, lidah juga berkebolehan untuk menghasilkan keburukan-keburukan, kemudaratan-kemudaratan yang hebat-hebat juga. Kata Imam Al-Ghazali, nak selamat daripada kejahatan lidah ini, kita kena ikat lidah kita dengan tali kekang agama. Tali kekang agama. Yang ini bahasa dalam lah, bahasa halus, tali kekang agama. Kata Imam Al-Ghazali lagi, lidah ini dia boleh menjadi perkakas atau peralatan atau alat. Alat kepada siapa? Alat kepada syaitan yang paling besar untuk memperdaya manusia. Jadi, sekiranya lidah ini kita tidak ikat dengan tali kekang agama, kemudaratan yang boleh dihasilkan itu memang hebat. Namun begitu, bila kita belajar ilmu tasawuf ini, kita sedar
bahawa sebenarnya lidah hanyalah pekerja, ataupun abdi, ataupun tentera, atau suruhan sahaja kepada yang sebenar-benar berperanan, iaitu qalbu, atau di alam Melayu ini kita sebut jantung hati. Qalbu atau jantung hati inilah yang menjadi rajanya, pemeran utama. Yang sebenar-benar baik, yang sebenar-benar buruk, qalbu itulah. Lidah ini sebagaimana anggota yang lain juga, dia hanyalah pekerja kepada raja yang memerintah tadi, qalbu tadi. Kalau raja tu baik, lidahnya pun baik. Kalau raja tu keluarkan perintah baik kepada tangan, baiklah pekerjaan tangan. Sekiranya lidah itu mendatangkan perintah yang buruk kepada kaki, buruklah kaki kita bawa kita ke mana. Begitulah seterusnya, dengan pendengaran, dengan pandangan mata, dengan riak muka dan sebagainya. Semua puncanya daripada qalbu. Jadi sebenar-benar yang akan dipersoal di hari akhirat kelak ialah qalbu. Sebab dialah punca-puncanya tu. Qalbu itulah yang akan diminta pertanggungjawapannya. Oleh kerana kerja qalbu ini tak nampak. Qalbu kita, dia bukan ada rupa. Yang kita nampak kerja lidah. Jadi kita tujukan kepada lidah supaya nanti sampai pemahamannya kepada qalbu. Sebab itu kita katakan bahaya lidah. Sebenarnya bahaya qalbu. Mulut kita baik, datangnya daripada qalbu. Tangan kita buat pekerjaan-pekerjaan yang jahat, datangnya daripada qalbu. Kaki kita menghalakan kita kepada tempat-tempat yang tidak baik, arahannya datang daripada qalbu. Telinga kita disuruh mendengar yang baik-baik, mendengar bacaan Al-Quran, datangnya daripada qalbu. Itulah peranan qalbu. Jadi dalam mengkhatamkan kitab Bahaya Lidah ini, kita sentuh serba sedikitlah dari awal pengajian kita sampailah ke akhirnya, yang terdapat dalam 10 kali kuliah. Tuan-tuan yang dimuliakan, besarnya bahaya lidah dan kepentingan kita untuk menjaga lidah. Abu Abdullah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang aku mesti jaga? Aku nak kena jaga apa ni? Maka Nabi SAW menunjukkan dengan tangannya ke lidahnya. Maksudnya jaga lidah. Riwayat Imam Tirmizi dan dipandangnya sahih. Rasulullah bersabda, sesiapa yang menjamin bagi aku apa yang di antara dua tulang rahangnya, maksud dia lidah, mulut, kata-kata, dan apa yang di antara dua kakinya, maksudnya kemaluan, syahwat, nescaya aku jamin baginya jannah. Riwayat Imam Bukhari. Dan ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang punca terbesar yang membawa manusia masuk ke dalam neraka. Manusia ni masuk neraka ni pasal apa ni? Jawabnya, dua rongga badan, iaitu mulut dan kemaluan. Tirmizi, Ibnu Majah. Sabda baginda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik ataupun berdiam. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita hanya ada dua pilihan saja. Sekiranya kita nak bercakap, cakap benda yang baik-baik. Sekiranya kita tak mau bercakap yang baik-baik, kita kena berdiam. Ini jalan keselamatan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam kitab Bahaya Lidah ini, Tuan Imam kita menyenaraikan 20 bahaya-bahaya lidah. Bahaya lidah ni kalau nak dipanjangkan lagi senarainya itu memang boleh. Tapi Tuan Imam kita, dia senaraikan 20 bahaya. Daripada 20 bahaya ni, yang lain-lain itu kita insya-Allah dapat menangkap sendirilah. Kita tengok seimbas lalu. Bahaya lidah yang pertama, lidah ni boleh membuatkan kita bercakap hal-hal yang tak perlu.
perkara tu tak perlu dicakap, tapi kita boleh terdorong untuk bercakap. Sungguh pun perkara yang kita cakap itu tidak mendatangkan dosa, tetapi dia sia-sia. Benda yang tak perlu dicakap tapi dicakap. Itu sia-sia. Itu satu dia punya kelemahan dia. Satu lagi, dia akan memanjangkan tempoh kita dihisap di akhirat nanti. Sebab setiap yang kita buat ni akan dihisap, termasuklah apa yang kita cakap. Sekalipun yang kita cakap tu benda baik ke, benda tak baik ke, ataupun benda yang sia-sia ke, sekalipun tak berdosa, dia akan dihisap. Dan hisap pada hari akhirat ini sangat lama. Kita kalau boleh nak pendekkan hisap kita. Kalau boleh tak mau termasuk dalam golongan yang dihisap pun. Tapi macam kita ni susahlah nak dapat. Kita boleh mengharapkan pendeklah tempoh masa hisap tu. Jadi apabila kita ni banyak cakap, hisap dia akan panjang. Nabi SAW bersabda, antara kebagusan Islam seseorang manusia itu adalah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak diperlukan. Riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Bahaya yang kedua, lidah boleh membuatkan kita ni banyak berkata-kata, suka bercakap. Yahya bin Abi Habib berkata, antara fitnah orang berilmu itu ialah berkata-kata lebih disukainya berbanding mendengar. Kalau orang lain bercakap, wajah dia macam tak selesa je. Dia suka kalau dia bercakap, orang dengar. Dia cukup suka nak cakap. Ibrahim An-Nakhai berkata, manusia dibinasakan oleh dua sifat, iaitu lebih harta dan lebih kata-kata. Kalau lebih harta ni, dia mulalah nak terlorong kepada benda-benda yang tak sepatutnya. Dan kalau lebih kata-kata pun, dia akan terlorong juga untuk bercakap benda-benda yang tak sepatutnya. Bahaya yang ketiga, lidah boleh membuatkan kita bercakap kosong pada hal yang batil, pada hal yang maksiat, pada hal yang mendatangkan dosa. Antaranya, kita berbual tentang hal keadaan wanita dan lelaki, maksudnya benda yang lucah-lucah, bercerita tentang tempat-tempat bahan mabuk, tempat-tempat khayal, maksudnya benda-benda terlarang lah, dan seumpamanya. Semua ini merangsang keinginan. Bila kita sembang perkara yang begitu, dia menaikkan kegairahan kita kepada benda-benda itu. Bahaya yang keempat, lidah boleh membuatkan kita berbantah-bantahan dan bertengkar. Bahaya kelima, lidah boleh membuatkan kita terlibat dengan permusuhan. Sabda Nabi, orang yang sangat dimurkai oleh Allah ialah orang yang suka bermusuhan. Riwayat Bukhari. Tetapi bagi orang yang teraniaya, yang nak menolong hujahnya dengan jalan agama, tidak berlebih-lebihan, berhujah sekadar perlu, dengan maksud yang baik, maka perbuatan itu tidaklah haram. Sama juga dalam bertengkar. Bertengkar ni tak boleh. Tapi kalau kita nak pertahankan sesuatu yang benar, nak selamatkan daripada fitnah, ada keadaan-keadaan yang membenarkan tu, kita memang kena bertengkar. Itu kita dah huraikanlah dalam 10 kali pengajian kita dulu ni. Bahaya yang keenam, lidah boleh membuatkan kita memberat-beratkan dalam berkata-kata. Nabi bersabda, ketahuilah, orang-orang yang memberat-beratkan itu binasa. Nabi cakap 3 kali. Jadi kita ringankan, kita pendekkan, kita mudahkan kata-kata kita. Tak perlu berberat-berat. Kecualilah kalau kita ni memang nak sampaikan keindahan bahasa. Contoh ketika berpidato, ketika bersajak, kan? Itu lainlah. Huraian dia ada dalam pengajian kita yang lepas-lepas. Boleh rujuk kembalilah. Di sini kita nak sepintas lalu sahaja. Bahaya yang ketujuh, lidah boleh menimbulkan kata-kata yang keji, makian dan kata-kata yang kotor. Maksud dia, benda-benda yang tak molek disebut, tak sedap didengar, tak cantik disebut. Nabi bersabda, tidaklah orang mukmin itu pencela, pengutuk,
pelaku kekejian dan berlidah kotor. Riwayat Tirmizi. Antara kaedah kita nak jaga kebersihan lidah ni, orang tua-tua ni mengajar kita supaya cakap ni berlapik. Dalam bahasa Arab dia kata kinayah atau sindiran. Tapi sindiran dia tu bukan maksud sindiran kita ni. Sindiran kita ni menyakitkan hati. Kalau sindiran pada orang Arab ni, cakap berlapik, itu maksud dia. Contoh, macam perkataan berjimak. Jika disebut berjimak tu, dia mendatangkan tak apa sedap. Tambah kita sembang dengan orang tua-tua, dengan orang bangsawan, dengan orang-orang yang soleh. Jadi dilapik perkataan tu, kita boleh sebut sebagai menyentuh. Kita boleh sebut sebagai berteman. Kita boleh sebut sebagai bersama. Padahal kita nak cerita tentang jimat tadi, tapi lapik. Bila lapik tu cantik nampak. Sama juga dengan kita nak buang air. Itu kira dah lapik dia tu, buang air. Bila kita sebut, aku nak pergi kencing Ustaz, nak pergi berak Ustaz. Orang tengah makan dia rasa tak selesa kan. Jadi kita lapik. Saya nak khadah hajat. Nampak sedap sikit. Ataupun nak buang air. Ataupun saya nak ke bilik hias diri. Dia tak sebut tandas, bilik hias diri. Ada yang macam itu. Jadi dilapik. Begitu juga bila kita nak sebutkan isteri kita, kita tak sebut bini. Bila kita sebut bini, dia gambaran dia tak apa cantik bagi setengah tempat. Tapi dia sebut orang rumah. Orang rumah saya begini gini. Dia nampak beradab. Kalau sebut bini aku gini nampak. Tapi dia bergantung pada suasana. Begitu juga dengan orang-orang yang ada kekurangan tertentu. Tak sesuai kita sebut terus bagi orang yang tak selesa. Contoh orang yang ada penyakit sopak, orang yang ada buasir, orang ada penyakit-penyakit yang tak selesa. Keadaan diri dia yang tak selesa. Dia tak selesa. Kita cakap tu berlapik. Bahaya yang ke-8, lidah boleh membuatkan kita ni mengutuk. Sabda Nabi, orang beriman itu bukanlah pengutuk. Riwayat Tirmizi. Yang boleh dikutuk ini, yang mana yang Allah kutuk. Contohnya, kutukan Allah ke atas orang-orang kafir, ke atas pembuat bid'ah dan fasik. Nampak umum dan kita cakap macam itu sesuai. Lagi satu, contohnya, kutukan Allah ke atas orang Yahudi, orang Nasrani. Yang ini boleh. Yang berbahayanya kalau kita tuju kepada orang. Kutukan Allah kepada si Zaid. Amir tu terkutuk oleh Allah. Dikutuk oleh Allah lah. Salmah. Yang itu berbahaya. Jadi kalau kita banyak bercakap, boleh pergi ke situ. Yang ini biasanya dalam budaya orang Arab lah. Budaya Melayu ni maksudnya jarang, tambah pula era sekarang kan. Kita tak ada cakap terkutuk macam ni. Macam Fir'aun yang dikutuk oleh Allah. Abu Jahal yang terkutuk oleh Allah. Sebab dah jelas lah, mereka ni terkutuk. Tapi yang orang-orang lain ni, kita pun tak tahu kan. Bahaya yang ke-9, nyanyian dan syair. Boleh terlebih, boleh tersilap dalam membanyakkan nyanyian dan dalam bersyair. Bahaya ke-10, lidah boleh membuatkan kita ni banyak bergurau senda, berlawak jenaka, sampai ke peringkat berlebih-lebihan. Sayyidina Umar berkata, sesiapa yang banyak ketawanya, nescaya kuranglah haibahnya, kuranglah kehebatannya. Orang akan pandang dia tu rendah sikit. So, kalau banyak ketawa, banyak bergurau. Berlebih-lebihan dalam bergurau akan mempusakai banyak ketawa. Dan banyak ketawa itu mematikan qalbu dan menjatuhkan kehebatan diri dan kemuliaan diri. Bukan tak boleh bergurau langsung, tapi berpada-pada, biar sikit. Lidah ni boleh membuatkan kita ni lebih berpanjang-panjang. Kata Sayyidina Umar, sesiapa yang banyak cakapnya, nescaya banyaklah jatuhnya. Maksud dia, banyaklah salah cakap dia tu. Lagi banyak kita cakap,
kemungkinan untuk melakukan kesalahan tu lagi banyak lah. Sabda Nabi SAW, sekiranya kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu banyak menangis dan sedikit tertawa. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Imam Ghazali, banyak tertawa itu menunjukkan kepada kelalaian akan akhirat. Bahaya yang ke-11, lidah boleh membuatkan kita mengejek dan memperolok-olokkan. Bahaya ke-12, lidah boleh membuatkan kita terbuka rahsia. Sebab cerita tentang hal-hal rahsia, hal-hal di sebalik ini, dia sesuatu yang lazat. Sebab benda tu benda yang orang nak dengar. Jadi kita terdorong nak cerita benda-benda yang sepatutnya tak dia cerita. Bahaya lidah yang ke-13, lidah boleh membuatkan kita ni berjanji dusta. Kita janji-janji tapi lepas tu tak tepati. Buat janji tapi sengaja tak mau tepati. Nabi bersabda, 3 perkara yang sesiapa ada pada dirinya, maka dia itu orang munafik, sekalipun dia berpuasa, mengerjakan solat dan mengaku sebagai Muslim. Apa perkara dia? Apabila bercakap, dia berdusta. Apabila berjanji, dia menyalahi janji. Tak tunaikan janji dia. Dan apabila diberi kepercayaan, dia berkhianat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bagi tahu kat kita, ada 4 perkara yang jika sesiapa ada pada dirinya, nescaya dia orang munafik. Dan sesiapa yang ada pada dirinya suatu sifat daripada yang 4 itu, nescaya ada padanya suatu sifat daripada nifaq, daripada munafik tadi. Sampailah dia tinggalkan sifat tersebut. Apakah sifatnya? Iaitu, apabila berkata-kata, dia berdusta. Apabila berjanji, dia memungkiri janji. Apabila membuat suatu perjanjian, dia menyalahinya. Dan apabila bermusuhan, dia menganiayai. Riwayat Bukhari dan Muslim. Bahaya yang ke-14, lidah boleh membuatkan kita berdusta dalam kata-kata dan sumpah. Kita menipu. Kadang-kadang menipu tu sampai bersumpah. Aku bersumpah benda ni gini. Rasulullah bersabda, awaslah daripada berdusta. Sesungguhnya orang yang berdusta itu bersama-sama orang yang zalim. Kedua-duanya dalam nar, dalam neraka. Riwayat Ibnu Majah, An-Nasai. Sabda Nabi, neraka wail bagi orang yang berkata-kata lalu berdusta untuk mentertawakan orang ramai dengan kata-katanya itu. Neraka wail baginya, neraka wail baginya. Riwayat Abu Daud, Tirmizi. Bahaya ke-15, lidah boleh membuatkan kita ini mengumpat. Bahaya yang ke-16, lidah boleh membuatkan kita ini melakukan fitnah. Bahaya yang ke-17, lidah boleh membuatkan kita ini jadi talam 2 muka, gergaji 2 mata. Dengan pihak ini kita cakap lain, dengan pihak yang bertentangan dengan pihak tadi kita cakap lain. Ini bahaya. Bahaya ke-18, lidah boleh membuatkan kita ini memuji yang tidak kena dengan tempatnya, dengan keadaannya, memuji yang tidak selaras dengan kehendak agama Islam. Itu panjanglah huraian dia. Itu boleh tengok kembali dalam rakaman kita yang sebelum-sebelum ini. Bahaya yang ke-19 dan yang ke-20, yang ini kita sentuh dalam kuliah yang ke-10, yang sebelum ini saja. Jadi kita tidak panjangkan jugalah. Bahaya ke-19, dikhawatiri tersalah cakap tentang hal-hal berkaitan Allah dalam hal-hal yang halus-halus. Bahaya yang ke-20, lidah boleh membuatkan kita ini bertanya hal yang dalam-dalam tentang Allah. Hal-hal yang kita tak sampai ke situ lagi kita tanya. Dan ini boleh mendatangkan fitnah. Itulah secara ringkasnya, sepintas lalu selayang pandang bahaya-bahaya lidah.
yang digariskan oleh tuan imam kita, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Baiklah. Seterusnya, tentang dusta. Ada keadaan-keadaan yang membenarkan kita berdusta. Bagaimanakah keadaannya? Ummu Kalthum berkata, aku tidak mendengar Rasulullah memberi keringanan untuk berdusta terhadap sesuatu kecuali pada 3 tempat, iaitu orang yang mengatakan sesuatu perkataan yang tujuannya untuk membaikkan, daripada orang-orang yang bergaduh. Orang yang mengatakan sesuatu perkataan dalam peperangan, dia menipu musuh dalam peperangan. Dan orang yang berbicara dengan isterinya dan isteri yang berbicara dengan suaminya. Kadang-kadang dalam urusan suami isteri ni, untuk elakkan masalah, benda yang kecil-kecil ni tutup je lah. Macam tu lah. Benda ni pun kita hurai panjang. Kita tak hurai di sinilah ya. Hurai panjang. Sabda Nabi, tidaklah dinamakan pendusta akan orang yang berusaha memperbaiki hubungan antara 2 orang yang berselisih. 2 orang ni bergaduh. Kita jumpa pihak A, kita kata orang sana tu okey. Kita jumpa pihak B, orang sana tu kata kamu baik. Jadi A dengan B ni kita harapkan supaya mereka ni baik. Lalu dia mengatakan yang baik atau dia menambahkan yang baik. Riwayat Bukhari dan Muslim. Namun begitu, bahagian ini ada perincian dia. Ya, tidak setiap pihak yang berselisihan itu kita kena rapatkan. Kadang-kadang bila dirapatkan itu, dia mendatangkan mudarat yang lebih besar. Lebih baik mereka ni tidak rapat, berjauhan. Kita jangan pandai-pandai sebelum kita teliti dulu. Apa punca, apa kesan. Kena teliti dulu. Bila nampak okey untuk dirapatkan, baru kita buat macam tadi. Dibenarkan berdusta untuk merapatkan. Kemudian tentang mengumpat. Mengumpat ini pada dasarnya tak boleh. Namun begitu, ada tempat-tempat yang kita boleh mengumpat. Bila kita dibenarkan mengumpat, ada 6 keadaan yang membolehkan kita ini mengumpat, menceritakan keburukan, kesalahan, apa yang tidak baik seorang itu kepada orang yang lain. Keadaan yang pertama, sekiranya kita dizalimi oleh pihak berkuasa. Jadi kita boleh mengadukan hal itu kepada pihak yang lebih atas lagi. Maksud kita mengumpat lah. Wahai khalifah, gubernur kamu di tempat kami, dia buat begini yang tak patut. Kita mengumpat. Tapi itu dia benarkan. Sekiranya kita dizalimi oleh pihak berkuasa. Dalam aduan kita tu dah tentulah kita kena ceritakan apa yang berlaku. Itulah yang dinamakan mengumpat yang dibenarkan. Keadaan yang kedua, kita dibenarkan mengumpat untuk membetulkan kesalahan. Contohnya, Sayyidina Umar pernah memberi salam kepada Sayyidina Uthman, tetapi tidak dijawabnya. Lalu Sayyidina Umar mengadukan hal itu kepada Sayyidina Abu Bakar. Maksud dia Sayyidina Umar tadi dia mengumpatlah. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun selesaikan hal itu. Sayyidina Umar juga pernah menerima aduan tentang Abu Jundul membuat khamar di Syam. Sayyidina Umar pun menulis surat kepada Abu Jundul, lalu Abu Jundul pun bertaubat. Jadi aduan kepada Sayyidina Umar tu tadi dikira mengumpatlah tu. Mungkin orang tulis surat ataupun orang hantar utusan bagi tahu ada satu orang pembesar di tempat kami nama sekian-sekian, dia ni dibuat Arab. Jadi mengumpatlah tu. Keadaan macam itu dibenarkan sebab untuk membetulkan kesalahan. Keadaan yang ketiga, mengumpat dibenarkan apabila kita nak meminta fatwa daripada mufti atau mana-mana pihak yang layak berfatwa lah. Jadi kita boleh ceritakan masalah yang kita hadapi dan juga orang-orang yang terlibat. Kalau kita dapat cerita secara berlapik, lagi bagus. Kadang-kadang untuk menyampaikan kepada betul-betul faham tu, kita kena cerita terus terang je. Orang ni gini, jadi nak minta fatwa daripada Tuan Khadi macam mana ni. Jadi kena cerita. Bila kena cerita tu, mengumpatlah tu. Tapi dibenarkan. Contohnya,
Hindun binti Utbah berkata kepada Nabi, suami dia lah, Abu Sufyan. Suami Hindun ni Abu Sufyan. Abu Sufyan itu lelaki yang kikir, yang kedekut. Dia tidak memberikan kepada aku apa yang secukupnya untuk aku dan anakku. Bolehkah aku mengambil tanpa pengetahuannya? Maksudnya curi sikit lah daripada suami dia. Tak payah bagi tahu. Maka Nabi menjawab, ambillah apa yang mencukupkan bagi engkau dan anakmu dengan yang baik. Abu Sufyan ni orang yang berharta, orang kaya. Tapi dia bagi kat isteri dia sikit, tak cukup. Jadi isteri dia boleh ambil je begitu. Sekadar nak cukup, bukan ambil sampai nak bermewah-mewah. Jadi Hindun tadi dia mengumpat suami dia di depan Nabi. Keadaan yang keempat, dibenarkan mengumpat untuk menakutkan orang Islam daripada melakukan kejahatan. Contohnya, apabila kita dapat tahu yang ada seorang hamba abdi, dia tu suka mencuri, suka berbuat fasik dan sebagainya. Jadi kita berhak menerangkan keadaan itu agar tidak merugikan si pembeli hamba. Kita nak jual hamba, kisah zaman dulu lah ni. Tapi masa nak jual kita beritahu, dia ni hamba yang bagus, rajin buat kerja. Cuma hamba ni dia malas sembahyang. Dia cakap mengumpat lah tu. Dia mengumpat lah. Dia mengumpat si hamba tu. Tapi itu dibenarkan. Contohnya lagi, apabila kita melihat seorang faqih yang kerap bergaul dengan pelaku-pelaku bid'ah atau orang fasik, yang kita khawatir jika kebid'ahan dan kefasikan itu berjangkit kepada si faqih tadi, ketika itu bolehlah kita mengeluarkan cerita melalui umpatan yang dibenarkan. Keadaan yang kelima, dibenarkan mengumpat jika kita hendak memperkenalkan seseorang bagi orang yang memang terkenal dengan gelaran yang kurang enak. Contohnya, orang tanya, kenal tak Ahmad? Tempat kami nama Ahmad ni ramai. Ada 7 orang. Dia pun kata, oh, Ahmad rambut sarang tebuan. Dia mengumpat dia. Tapi untuk memperkenalkan. Dengan syarat, gelaran Ahmad sarang tebuan tu, dia okey. Dia tak kisah. Tapi kalau orang tu tak suka gelaran Ahmad sarang tebuan tu, tak boleh lah. Jadi, boleh kita sebutkan orang-orang tertentu untuk memperkenalkan dengan tepat siapa dia, orang dia, individu dia, sebagai si pincang, si kabur mata, si pendek dan sebagainya. Keadaan yang keenam, dibenarkan mengumpat untuk menyatakan tentang seseorang yang mempamerkan kefasikannya. Dia tunjuk. Contohnya, orang lelaki yang menampakkan dirinya seperti wanita. Orang yang mempunyai tempat minuman keras. Dia ada bar. Orang yang menampakkan dirinya yang meminum khamar. Dan orang yang meminta harta orang lain dengan paksaan. Jadi Umar radhiyallahu anhu berkata, tidak ada kehormatan bagi pelaku maksiat. Maksudnya, mereka ni tak perlu dihormati. Kita boleh mengumpat. Yang dimaksudkan di sini ialah orang yang menampakkan kefasikannya, bukan orang yang berusaha menutup perbuatannya. Kerana orang yang berusaha menutup perbuatannya itu hendaklah dipelihara kehormatannya. Contoh macam satu orang wanita, dia memang ke mana-mana pun tidak menutup aurat dengan sempurna. Kemudian kita pun cakap, si A ni, dia jenis tak menutup aurat. Tiba-tiba dia nak marah. Oh, kamu mengumpat aku ya. Padahal mengumpat tu dibenarkan sebab dia ke mana-mana pun begitu keadaannya. Bukannya dia menyorok-menyorok. As-Sultu bin Turaish berkata, aku bertanya kepada Hasan Al-Basri, ada seorang lelaki yang fasik yang menampakkan kemaksiatannya. Dia tunjuk, bukan dia selindung. Dia memang dia tunjuk pun. Dia tak kisah orang tengok. Apakah menyebut tentang hal itu menjadi umpatan terhadapnya? Hasan Al-Basri menjawab, tidak. Dan tidak ada kemuliaan bagi orang itu. Kalau orang tu dia sembunyi-sembunyi, seboleh-boleh kita tutup cerita dia. Baik kalau memang dia tunjuk, memang dia tunjuk,
Kalau kita cerita, itu umpatan yang dibenarkan. Syarat dia mereka menampak, mereka menunjukkan. Itulah tadi 6 keadaan yang membolehkan kita ini mengumpat. Sampailah kita ke penghujungnya. Dah selesailah. Kita imbas sepintas lalu dari awal ke akhir kitab Bahaya Lidah. Kita berharap sepanjang 11 kali kita berkuliah akan kitab ini dapatlah memberi sedikit sebanyak manfaat kepada semualah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi selepas ini dengan meneruskan pengajian kitab Latihan Qalbu dan juga kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar sampailah khatam juga. Semoga Allah menjayakan segala usaha kita ini dan mendapat tempatlah di sisinya, tempat yang sebaik-baiknya di sisinya di hari akhirat. Jadi sekian saja. Sekiranya ada salah dan silap sepanjang kita mensyarahkan kitab Bahaya Lidah ini dan juga sepanjang kita mensyarahkan kitab Ihya keseluruhannya pun, kita mohon banyak-banyak maaf. Kita beristighfar, astaghfirullahalazim, memohon keampunan kepada Allah atas kegelinciran lidah kita dan kegelinciran pena kita.